Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, memberi kuliah agama setiap hari, setiap subuh, bertahun-tahun, ini bukan satu perkara yang boleh dibuatlah oleh semua orang. Seorang dua pun payah. Dulu di Nizamuddin, Maulana Yusuf rahmatullahi bayan setiap pagi. Kemudian Maulana Umar Palampuri. Kemudian Maulana Sa'ad. Dan sekarang dah tak ada. Di Nizamud, di Raibin mula bertukar-tukar kerana Mbai Wahab. Dia meninggal sekarang bertukar-tukar. Begitu jadi Kakril. Jadi sekarang ni di Malaysia baru lebih kurang berapa tahun? 10 tahun. Tiap-tiap pagi. Seorang aja. Bila dia mati, tak ada siapa nak bayar. Kalau dia mati. Ada. Kenapa engkau tak boleh ganti? Rashidi? Boleh? Tak ada boleh ganti. Orang kata patah tumbuh berganti. Tapi yang ini tak boleh. Maknanya orang yang diberi hidayah, taufik untuk bayan tiap-tiap hari ni bukan boleh diberi pada siapa saja. Pertama, isi bayan tu kena betul. Baru dia boleh Allah bagi taufik nak buat bayan lagi kan. Kalau ada satu bayan dah salah, tak ada bagi lagi dah. Penyebar benda buruk, takkan nak dibagi lah. Tukar-tukar orang boleh. Kalau orang ada pula kemampuan lah, ramai. Tapi kalau seorang aja, tak mungkin diberi. Kalau dia cakap salah, ada mungkin tak Allah biarkan dia? Agak-agak lah. Ada kemungkinan ke dia dibagi? Kalau dia cakap salah. Allah, siapa jaga agama ni? Siapa jaga? Pandai pun. Jawab mesti pandai lah. Allah pun susahnya. Ingat tak yang jaga agama ni Allah? Yang jaga Quran tu siapa? Allah. Tak boleh. Kalau tak betul aja, sama ada Allah tak buat orang pakai lah, orang dengar lah. Kalau Allah buat orang baca, mana Allah suka. Mana benda benar. Begitu juga dengan ceramah ni.
Katalah hari ni saya cakap salah, besok bukan Allah je tak berhentikan saya, kamu tak nak dengar. Nak dengar? Ha? Nak dengar benda salah? Ha? Tak ada siapa suka benda salah. Dan sebab itulah Nabi SAW bersabda, umat ni takkan bersatu atas benda salah. Kalau mau umat ni bersatu, dia mesti atas benda benar. Sebab semua orang sedia terima yang benar, tak sedia terima benda salah. Tak ada. Ha? Ini semua orang bawa fahaman dia dan bawa kumpulan dia. Akan ada juga orang yang mengikut fahaman salah ni, tapi bukan semua orang lah Allah akan buat. Katalah semua Islam ikut. Sebab itu dalam Islam tu ada kumpulan-kumpulan. Sebab yang dibawa oleh setiap kumpulan tu ada yang salah. Mungkin ada betul, tapi tak semua betul. Enak? Tak ada semua mau ikut PAS. Ada. Kenapa? Setengah anggap PAS betul. Setengah lagi, banyak lagi kata PAS salah. Tak nak ikutlah. Begitu juga. Ada semua orang ikut UMNO. Sebahagian ikutlah. Atas kertas kumpulan UMNO ni 3 juta. Atas kertas Begitulah orang buat macam-macam parti, kumpulan, pegangan agama. Syiah ada sikit aja. Dalam Syiah lagi banyak pecah. Dalam Sunnah wal Jamaah banyak pecah lagi. Ingat, mana ada Sunnah wal Jamaah ni satu kumpulan ni? Ada. Banyak kan? Qadiani, dia tak. Banyak kumpulan-kumpulan, tapi takkan boleh satukan umat ni atas benda yang salah. Macam jemaah tabligh, akan ada orang ikut ni. Takkan tak ada pula. Namun kalau dia ada yang tak benar yang dia bawa tu, dia takkan boleh satukan umat ni. Jadi umat ni, kata Nabi, akan satu hanya atas benda yang benar. Benda yang benar ialah benda yang dia bawa. Tapi bukan semua hari ni orang kata ini Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Semua yang bukan sunnah, mana nak bersatu? Nak. Jadi kenapa umat ni berpecah belah? Bukan umat ni, manusia ni berpecah belah. Sebab semua tak ikut yang benar tadi. Semua ikut benda salah. Ada yang salah, jadi ikut juga yang benar. Ada yang salah. Jadi semua orang hari ni fikir macam mana nak satukan manusia ni. Tapi mereka tak ada niat nak satukan manusia. Mereka nak satukan orang dalam negara mereka pun tak boleh. So akhirnya mereka bercakap, kita diversity, berbeza-beza pandangan, kita berbeza-beza fahaman. Cina ada dia punya agama. Dalam Cina banyak agama, bukan satu agama. Tak boleh nak satukan Cina tu dengan satu fahaman. Bukan semua Cina terima komunisme. Bukan semua orang terima demokrasi. Bukan orang terima agama tu. Jadi manusia ni bukan pecah belah beza agama je. Fahaman macam-macam. Kan? Jadi manusia ni takkan bersatu. Takkan satu. Begitu juga umat Islam takkan bersatu. Melainkan atas perkara yang benar. Tak payahlah kita sibuk. Hari ni semua sibuk. Kalau kita bersatu, kita kuat. Dan semua cakap betul.
perkataan tu tak boleh nak dinafikan tu. Siapa saja bersatu, dia jadi kuat. Kalau berpecah, dia takkan kuatnya. Apabila di Uhud, orang Islam berpecah kan? Ada ikut Nabi, ada tak mau ikut Nabi, ada nak balik. Mana nak menang? Nabi sendiri gigi patah. Banyak yang kena bunuh. Ada. Orang Islam dah tak satu. Kerana Allah tak bantu mereka. Kerana mereka langgar perintah Allah. Mereka tak ikut arahan Nabi. Mereka cinta dunia. Sebab tak ikut arahan Nabi tu. Sebab cinta dunia. Bila tak ikut arahan Nabi, pecah. Pecah pahaman. Satu kata kita mesti duduk kat sini. Tak boleh turun. Nabi bagi tahu, tunggu aku punya arahan. Tapi sebenarnya tak. Arahan tu hanya waktu masa kita perang. Bila sekarang kita dah menang. Jadi pecah. Pecah faham. Pecahlah semua. Hari ni kita pecah faham semua. Sebab banyak faham tu hampir semua tak betul. Jadi hari ni kalau kita mau manusia ni bersatu, manusia bukan orang Islam je, dia mesti ada satu faham yang betul. Satu faham. Dan faham tu mesti betul. Jadi umat manusia ni takkan boleh bersatu dengan agama Kristian tak boleh. Agama Yahudi tak boleh. Dengan agama Islam yang salah tak boleh. Jadi hiduplah manusia hari ini di dunia berpecah belah dengan banyak kumpulan. Dan syaitan sangat sukalah ni. Jadi dalam keadaan manusia tak bersatu ni, maka apa berlaku? Akhirnya berlakulah pergaduhan. Kalau dah sampai ekstrim punya perbezaan, dah tak tolerate lagi dah. Dia berbeza pandangan, dah tak boleh tolerate lagi dah. Ini je betul. Jadilah pembunuhan, pergaduhan, peperangan, kematian. Dan sebahagian kata kita kena tolerate. Ada orang boleh tolerate, tapi banyak orang tak boleh tolerate. Jadi dari dulu lagi, dari Adam sampai ke hari ini, yang ada gaduh je. Yang ada apa? Perang, bunuh-membunuh. Itulah yang ada. Bukan dalam antara manusia di dunia, antara keluarga, antara kumpulan yang kecil, gaduh juga. Jadi kalau kata, ini pun gaduh juga. Macam Azri kata, orang buat usaha agama gaduh juga. Dia pun cabut. Ini bodoh. Orang buat usaha tabligh pun gaduh. Heran bang. Jadi dia pun cabut. Dia kata, aku nak cari tempat yang orang tak gaduh. Mana ada tempat orang tak gaduh? Dia dengan lelaki bini pun gaduh. Ni Azri ni. Namanya orang ni orang bodoh. Manusia ni takkan gaduh bila dia ikut yang benar. Bukan ikut satu benar, semua benar. Nothing but truth. Sebab manusia ni tak boleh disatukan dengan yang palsu. Tak boleh. Dia akan gaduh. Dia akan gaduh. Dia akan gaduh. Dia akan perbunuhan. Jadi manusia ni dia tak boleh satu sebab dia cinta dunia ni. Dan nak buat manusia ni tak cinta dunia memang kita tengok hampir mustahil lah. Semua cinta dunia. Dari yang tua sampai yang baru lahir. Yang baru lahir tak lama kan.
yang kecil. Dah tengok dunia ni. Jadi dunia inilah yang jadi asbab mereka ni bila sampai kat dunia ni, kata Allah, wahai Adam dan Hawa, kau turun ke dunia, bermusuhan sesama kamu. Allah beritahu, bermusuhan sesama kamu. Dan aku untuk itu hantar kamu nabi-nabi dan kitab. Kalau kamu ikut, kamu akan selamatlah dari bermusuhan antara kamu. Sebab itu tak boleh bersatu kecuali kita ikut semua orang lah. Jadi sebab itu kita tak boleh tak buat dakwah. Kita mesti ajak semua orang, bukan seorang je. Semua manusia ni kita mau ajak supaya ikut Allah. Untuk ikut Allah, kena ajak dia beriman kepada Allah, percaya bahawa Allah tu Tuhan dia. Kalau kita ajak selain Allah Tuhan, takkan boleh manusia ni menerimanya semua. Sebab itu manusia, Allah Tuhan yang benar pun dia tak nak terima ya. Jadi sekarang mereka-mereka yang batil ni mau mengajak manusia, ketuanya adalah iblis, syaitan, supaya bertuhankan selain Allah. Itulah asas segala kebodohan, asas segala kepalsuan, asas kepada segala yang tak benar, iaitu bertuhan kepada selain Allah. Rashidi dia mengaku tiada Tuhan melainkan Allah di mulut dia, tapi di hati dia tak ada. Jadi kepalsuan tu merongga di hati dia, di kepercayaan dia. Jadi semua yang dibuat menjadi kepalsuan juga lah. Kerana semua dibuat asasnya kepalsuan. Beriman dan percaya selain Allah Tuhan, bersarang di rongga kepercayaan sama kepalsuan. Segala tindak tanduk samad adalah kepalsuan. Jadi untuk kebenaran ni datang kepada kehidupan manusia ni, manusia kena menerima puncak segala kebenaran, the ultimate truth. The ultimate truth means percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini yang susah nak ditanggalkan daripada kepercayaan manusia. Susah, hampir macam tak boleh lah. Banyak sangat percaya dengan yang lain. Ini kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi selain Allah banyak kita percaya, boleh juga bagi bahaya, boleh juga bagi faedah, boleh juga bagi manfaat. Itu juga Tuhan kita. Kalau selain Allah boleh bagi faedah atau boleh bagi bahaya, selain Allah tu juga yang kita percaya boleh bagi faedah bahaya adalah Tuhan kita. Adalah Tuhan. Maka kerana itu selain Allah mereka ambil bini jadi Tuhan, anak jadi Tuhan, duit jadi Tuhan, kerja jadi Tuhan, diri dia jadi Tuhan. Berapa banyak Tuhan selain Allah dalam hati samad? Banyak ke sikit? Betul ke? Berapa agaknya? Kalau kau ada list. Duit, kerja, anak. Itulah yang besar Tuhan tu. Ada banyak lagi anak. Banyak. Jadi itu semua mau keluar
daripada kepercayaan boleh buat. Yang boleh buat hanya Allah-nya. Sebab itu dia nama Tuhan. Tuhan yang boleh buat. Kalau kita percaya selain Allah boleh buat, itu juga Tuhan. Macam saya boleh buat. Macam Rashidi, dia boleh buat. Dia kata, hang tahu apa? Aku tahu. Dia Tuhan. Jadi Tuhan selain Allah bagi Rashidi lah dia sendiri. Dia menganggap dia Tuhan. Jadi bila dia kata dia Tuhan, Allah Tuhan, maka dia riak. Dia riak tak? Aku boleh buat ini, aku boleh buat itu, aku boleh buat ini, kan? Macam-macam dia cemerlang. Last, dia kata aku Allah Tuhan, tapi aku Tuhan juga. Sebab itu orang yang kata aku Tuhan juga tu, dia tak tawaduk ni bang. Dia orang yang bongkak, rasa diri besar, pandai, bijak. Tapi tak bijak, bodoh. Tapi rasa lah. Jadi Rashidi salah satu Tuhan dia ialah diri dia. Samad pun ada, tapi mungkin tak kuat macam Tuhan diri dia dalam diri Rashidi. Kamu semua takut tak nak tegur Rashidi? Takut tak? Takut tak? Takut tapi tak tegur lah. Memang tak tegur. Tak ada tegur. Kamu? Tegur. Takut lah. Ada tak rasa ketakutan nak tegur dia? Dulu ya tak ada. Tak. Ada tak kamu rasa ketakutan dulu-dulu pun? Ada kan? Sejak ini kurang sikit dia menganggap diri dia Tuhan. Dulu kuat. Tapi dia tak pernah faham yang dia bertuhankan diri dia. Kenapa dia rasa dia Tuhan? Sebab dia kata dia boleh buat. Sebab itu tiada Tuhan, tiada yang boleh buat. Bila kita anggap pegawai itu boleh buat ni, boleh bantu kita, maka pegawai itu Tuhan kita lah. Macam kita kata, tak apa, saya ada orang kat atas tu yang boleh buat. Kat kita ada kabel, itu Tuhan kita lah. Apa saja kita percaya boleh buat, dia Tuhan kita. Berapa banyak kita percaya boleh buat. Duit boleh buat tak yang pegang. Selain duit, orang ada kuasa. Jadi orang semua tak sedar bahawa dia sebenarnya buat perkara paling buruk, iaitu mempersekutukan Allah. Walaupun dia bersongkok atau berjubah, atau dia selalu pergi haji, selalu semayang, selalu berpuasa, tak pernah tinggal, tapi dalam diri dia bersarang. Bersarang maknanya syirik dengan kerana menganggap ada selain Allah boleh buat. Tuhan ni yang boleh buat, maknanya bila kita kata tiada Tuhan, tiada yang boleh buat. Macam kita cakap, besok saya jumpa awak. Mana kita cakap, besok saya akan jumpa awak lah, saya boleh jumpa awak lah. Tak ada, saya tak boleh punya. Mana kita yang menganggap diri kita Tuhan lah. Kalau kita menganggap Allah Tuhan, kalau Allah izin, besok saya jumpa awak, itu baru Allah Tuhan. Jadi percakapan kita terus salah. Tiap hari, tiap bulan, tiap waktu salah. Kalau cakap dengan orang, apa khabar? Baik. Kita cakap Alhamdulillah baik. Besok boleh jumpa? Boleh, sure. Betul tak kita cakap macam ni? Semua bertuhankan selain Allah. Jadi percakapan kita tu buruk. Buruk, berulang-ulang kali cakap, ulang-ulang kali dengar. Sehinggalah Allah masukkan
kepercayaan yang salah, iaitu percaya selain Allah boleh buat. Terutama kita percaya kita boleh buat lah. Sebab itu banyak orang bila dia banyak beramal, dia banyak bagi sedekah, dia disanjung orang, dipuji orang, dia percayalah dia adalah orang besar, boleh buat ni, boleh buat itu. Orang ni memang tak boleh ditegurnya lah. Tandanya apa? Tak boleh ditegur. Dia tak boleh terima diri dia tak boleh buat. Macam Rashidi satu waktu dulu, sekarang pun bila Hanzalah cakap aku tak nak ikut kau bukan Amir, Rashidi cukup marah. Nak dipukulnya Rashidi, bukan lama dulu, baru je. Bila dia cakap aku tak mau ikut engkau tu, dia Tuhan kan. Kalau orang cakap aku tak boleh ikut engkau, dia tak percaya dia Tuhan, tak apalah. Kenapa pula dia nak marah? Bila dia Tuhan cakap aku tak mau ikut engkau, macam Allah Tuhan kita. Kalau kita cakap, memang dia marah, murka kita lah. Buat dia betul Tuhan, kau kena ikut dia. Ini Rashidi bukan Tuhan, mengaku Tuhan. Bila orang macam Hanzalah, aku tak mau ikut kau bukan Amir, dia cukup marah. Kenapa dia cukup marah? Sebab dia menganggap diri dia Tuhan. Jadi syirik dia dengan diri dia. Faham tak? Betul, bolehkah dia jadi Tuhan? Dia sendiri mengiling. Apa yang dia boleh buat? Apa pun dia tak boleh buat. Apa Rashidi boleh buat? Bagi tahu saya. Rashidi? Apa pun tak boleh buat, tapi mengaku Tuhan. Nampak Tuhan palsu. Rashidi ni Tuhan palsu, tapi mengaku Tuhan. Namanya Tuhan palsu. Ayat pintu Tuhan palsu. Dia mati, masih lagi pengikut dia kata dia Tuhan. Mana boleh Tuhan mati? Tuhan boleh sakit ke? Tak boleh. Sebab itu orang tak ada sakit, tak ada apa, apa nak dapat, macam Fir'aun tu kan. Dia kata dia Tuhan lah. Dia dulu orang miskin je, petani semangka, watermelon apa? Temikai. Dia nak jadi kaya, dia pergi di Cairo. Bila dia pergi berjalan, dia ada banyak orang dalam perjalanan, tahan dia. Kau nak pergi mana? Nak berniaga. Kau tahu tak, kau lintas jalan ni kau kena bayar teks. Teks ni semangka dia punya buat temikai lah, bagi sampai ke Cairo dah habis lah temikai. Jadi dia pun turut fikir, apa nak buat sekarang? Temikai dah habis. Macam mana dia orang teks aku? Sekarang ni aku pergi kat kubur, siapa je masuk aku teks. Jadi orang tiap masuk teks, kamu kena bayar dia. Orang tu bayar. Orang tak tahu. Orang ingat ni perintah dari raja. Satu kali raja hantar, ada kerabat raja meninggal, pun kena teks. Raja bilang, siapa pula bagi dia power nak bagi teks ni? Daripada raja tu nak tangkap dia, raja kata ni mesti orang bijak punya orang ni kan. Jadi kaya, banyak duit, dengan duduk ambil teks. Jadi dia ambil Fir'aun ni jadi pembantu dia dekat istana tau. Begitulah kat jalan-jalan Fir'aun nak jadi raja. Lepas dah jadi raja, dia tak mahu jadi raja je, mau jadi Tuhan. Sebab dia nampak ini itu boleh semua. Jadi orang yang banyak diberi oleh Allah kebolehan ni, akhirnya dia mau jadi Tuhan. Semua boleh. Bapa membaca Bapa Hanzalah kan, banyak yang dia boleh. Kalau silap-silap perjalanan, satu hari dia mengaku Tuhan.
buat ni dapat, buat tu dapat. Biasa orang macam tu lah, akhirnya jadi Tuhan tu. Dia tak tahu yang Allah bagi dia, Allah duga dia. Begitu juga Syaddad, begitu juga Karun, Fir'aun, Namrud. Mereka semua orang yang dapat apa dia nak tau, Allah bagi. Sehingga mereka dah lupa Allah semua yang bagi. Akhirnya, aku Tuhan. Yang malangnya orang macam ayah Pin, darjah 1 je belajar, menoreh getah, tak ada apa pun ada, boleh berjaya pula. Dapat pengikut yang percaya dia Tuhan, Tuhan kerajaan langit. Maknanya dia Tuhan segala agama tau, ayah Pin, termasuk agama Islam. Lepas tu bila orang tangkap dia, dia kata dia dah murtad daripada agama Islam tahun ini semua. Tapi dia kata dia reincarnation Muhammad pula. Aduh, kan dia punya tu tak kena. Hanya dia percaya menipu orang Besut, orang Terengganu, bahawa dia Tuhan. Nampak sangat orang Terengganu ni tak ada akal. Orang darjah 1 je belajar, pernah sakit pula. Dia pernah sakit, lama sakit, lepas tu sihat. Hindu-Hindu dekat Batu Cave, dekat Sentul tu, sujud dekat dia, minum air, basuh kaki dia. Boleh pula ayah Pin. Berani dia mengaku Tuhan. Apa jadi ayah Pin sekarang? Kamu ingat lah, dalam kubur. Apa jadi ayah Pin? Tuhan orang Besut. Satu orang tu kata dia kata dia mimpi lah, naik ke langit, dia jumpa ayah Pin. Ayah Pin ni Tuhan bagi saya ni. Begitu, ada kat langit pun dah jadi Tuhan. Yang orang tak tahu Tuhan tu apa. Tuhan tu yang boleh buat apa saja. Kita ni makhluk dicipta, tak boleh buat apa pun melainkan diizin oleh Allah. Itu kita lupa diizin oleh Allah tu, kita jadi Tuhan lah. Saya boleh buat ni, saya boleh buat itu, saya boleh buat ini. Tak disambung dengan izin Allah, lama jadi Tuhan. Lama mengaku jadi Tuhan, lama-lama neraka besar. Enak? Jadi sebab itu kita kena cakap yang betul. Tak boleh cakap aku buat, besok aku buat, lusa aku buat. Cakap tu cakap mempersekutukan dengan diri kita. Kita bercakap besok kalau Allah izin saya. Ada mana ada orang cakap macam ni? Ada. Yang tak dengar bayan saya memang tak cakap. Yang dengar bayan saya pun tak cakap. Ada. Yang dengar bayan saya, yang belajar dari saya, ada cakap? Ada cakap tak? Jadi macam mana orang lain nak cakap? Yang duduk dengan saya bayannya tak cakap. Ada tak kau dengar Rasidi tu? Besok dengan kalau Allah izin saya jumpa. Ada tak? Ada. Banyak kali dah saya cakap tu kan. Banyak kali kan. Tapi ada cakap? Tak cakap. Ada cakap tak? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Saya tak boleh sikit-sikit. Sebab itu kita kena buat gas dan paksa cakap. Jangan cuba-cuba cakap ikut suka hati. Cakap yang betul. Saya mengingatkan diri saya dan pakcik, kerana perintah Allah dan hanya nak buat Allah suka. Saya mengingatkan diri saya dan pakcik, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa, beri faedah, bahaya melainkan Allah. Baik buruk semua dari Allah. Saya pakcik tak boleh buat apa melainkan diizin oleh Allah. Macam itulah lebih kurang. Saya pakcik, seluruh manusia kumpul nak buat satu nyamuk tak boleh. Tapi kalau Allah izin, satu laut kita boleh buat. Jadi orang yang kata dia hanya boleh buat dengan izin Allah, dia takkan mempersekutukan Allah dengan diri dia. Sebab dia tahu dia tak boleh buat apa melainkan Allah izin. Tapi kerana hari ni tak buat gas, tak cakap kalimah, macam Pendi ni dulu,
Sampai sekarang belum keluar lagi kepercayaan buruk, masih mengaku Tuhan. Sedangkan awak bukan Tuhan. Tuhan satu je, Allah, yang boleh buat dengan percakapan jadilah. Siapa jadikan langit, bumi, matahari ni? Kalau bukan Allah yang benar, ada selain Allah boleh buat? Halo? Tak ada. Tahu pun. Kenapa engkau bertuhankan duit? Fendi? Kenapa engkau bertuhankan duit? Kau bertuhankan duit sebab apa? Ha? Kau kata duit boleh buat kan? Aku tanya kau, duit boleh buat atau tidak? Tak. Tak. Kenapa kau cari duit? Dia semua tak boleh jawab. Hari ni kita cari duit betul-betul sebab kita percayalah duit boleh buat. Sebab itu kita kerja untuk cari duit. Kenapa kau kerja? Kenapa kau kerja? Ha? Hei, Tak tahu. kenapa kau kerja? Ha? Cari duit. Ha? Cari duit. Kenapa kau kerja? Dapat duit. Ha. Kenapa kau kerja? Kenapa engkau tak kerja kerana perintah Allah? Untuk suka kau. Kenapa? Sebab ni, engkau kerja untuk apa, Sufyan? Cari duit. Cari duit. Untuk apa kerja cari duit? Bukan kerja boleh bagi duit. Banyak. Kita tanya soalan, kau kerja cari duit. Tanya lagi, kerja boleh bagi duit tak? Boleh tak? Sufyan? Ni, kerja boleh bagi duit tak? Jadi kenapa kau kerja untuk cari duit? Kerja tak boleh bagi duit. Kenapa kerja untuk cari duit? Saya jawab. Jawab. Kerja tak boleh bagi duit. Kenapa kau kerja untuk cari duit? Siapa boleh bagi duit? Jawab. Siapa boleh bagi duit? Allah. Allah. Jadi kita sepatutnya bekerja kerana perintah Allah. Untuk suka Allah, bukan untuk cari duit. Jadi orang yang bekerja untuk cari duit, yang hampir di dunia ni tak ada orang yang tak bekerja untuk cari duit. Ada tak kat dunia ni? Orang yang bekerja kerana perintah Allah untuk suka Allah. Kat dunia ni ada tak? Ha? Amisam? Kita tanya Allah lah, betul ke? Aku ni bekerja kerana perintah kau untuk sukakan kau. Kalau benar pas. Kat dunia yang bekerja kerana perintah kau untuk sukakan kau ni hanya seorang aja. Kalau benar pas. Jadi seorang aja lah yang tak mempersekutukan Allah dengan kerja dia. Jadi alangkah malang manusia, macam mana nak bersatu. Syirik banyak. Samad bekerja untuk cari duit. Dah lama dia belajar dengan saya. Saya ingat dekat 10-12 tahun dah. Masa dia baca terapi dia tu, saya bekerja kerana perintah Allah, untuk suka ke Allah. Lama dah kan. Tapi sampai sekarang tak boleh nak diamalkan. Contohnya kita tak bekerja kerana perintah Allah. Sebelum kerja tak ada doa supaya Allah bagi rahmat, berkat. Itu tandanya, antara tanda-tanda besar kita tak bekerja kerana perintah Allah. Ha? Kita tak semayang kerana perintah Allah juga. Kita tak puasa kerana perintah Allah. Semua untuk dapat pahala. Semayang dapat pahala, puasa dapat pahala, buat dakwah dapat iman. Semua salah. Kita ingat dakwah boleh bagi iman, memang tak boleh iman. Kerja dakwah boleh bagi iman. Samad, kenapa kau nak buat dakwah untuk dapat iman? Kenapa kau buat kerja dakwah ni? Kau nak buat dakwah sebab nak kuat iman. Anzala, buat dakwah untuk kuat iman. Kau nak buat dakwah. Betul ke buat dakwah untuk kuatkan iman? Salah. Betul tak bekerja untuk dapat duit? Salah. Betul tak makan untuk kenyang? Salah. Betul tak minum untuk hilangkan haus? Semua salah tu. Tengok betapa halusnya iman.
Walaupun kamu makan lapar hilang, walaupun minum haus hilang, tapi kamu tak boleh makan kerana hilang, untuk hilangkan lapar. Siapa yang makan untuk hilangkan lapar, dia mempersekutukan Allah. Dia mempersekutukan. Kau selalu makan lupa Allah kan? Maknanya bila kau makan, kau melakukan amalan syirik. Makan syirik, minum syirik, kerja syirik, tidur syirik, bersetubuh syirik. Semua syirik atas syirik, apa nak jadi? Masak syirik. Masak syirik. Kerana kita percaya benda boleh bagi faedah. Tuhan garam, Tuhan gula. Kita percaya selain Allah boleh bagi faedah, itu semua kena buang. Tandanya bila kita buat kerana perintah Allah dan untuk suka Allah. Kalau kita bukan bekerja kerana perintah Allah, terus Allah, makna kita bekerja untuk cari duit. Bila kita bekerja untuk cari duit, duit Tuhan kita. Kerja Tuhan kita. Kerja boleh bagi duit, duit boleh bagi makan, duit boleh bagi air, duit bagi kerja. Jadi duit Tuhan, kerja Tuhan juga. Allah mana? Allah sembunyi. Allah letak dalam bungkusan. Sebut kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, sebut. Tapi sebut ajalah. Dalam hati syirik atas syirik atas syirik atas syirik atas syirik. Sebab itu orang tak belajar dengan izin Allah dengan saya ni sukar nak jadi beriman, beramal soleh. Sebab dia tak nak ikut cakap saya. Kamu kalau buat apa-apa, cakapkan perintah Allah terus kekal. Ini nasuha punya. Ini nasuha. Salah pula dia kata nasuha. Nasuha kalau betul, ikutlah. Saya memang tak suruh kamu ikut saya kalau saya ajar kamu salah. Saya ajar kamu betul, kamu tak nak ikut, yang rugi kamu lah. Bila kamu makan kerana perintah Allah untuk sekala, bila kamu minum perintah Allah untuk sekala, bila kamu bersubuh perintah Allah untuk sekala, bila kamu duduk bayan perintah Allah untuk sekala, bila kamu senyum perintah Allah untuk sekala, bila kamu tulis perintah Allah untuk sekala, semua. Itulah dia niat ikhlas. Belum lagi niat tu kat mulut baru. Tapi kalau tak ada kat mulut, mana boleh kat hati? Kalau tak sebut kat mulut, boleh. Kalau tak sebut kat mulut, saya makan kerana perintah Allah sekarang, kat hati ada? Ada. Kalau ada kat mulut, mungkin ada kat hati. Tak semestinya. Tapi cakap kat mulut untuk membantu hati. Percaya. Bukan air makan hilangkan haus, bukan makan hilangkan lapar, bukan kerja bagi duit. Saya kerja kerana Allah suruh je, lain tak ada. Kalau Allah tak suruh, saya tak kerjanya. Kalau Allah tak suruh, saya tak kerja. Tapi Rasidi kalau tak ada dapat duit, dia nak kerja. Nak kerja. Tengok mulut dia. Kerja. Asyik. Hidung dia pun dah letih lah. Kena tarik. Tetap lagi dalam hati dia, belum boleh tinggalkan. Buang kerja Tuhan, duit, Tuhan diri. Jadi atas syirik yang berlipat. Syaitan bersarang tau, jadi ketua. Allah SWT bagi kita syaitan tu ketua. Sebab itulah semayang semua tak ingat Allah. Jadi takkan dapat khusyuk ya kalau syirik atau syirik bersarang di. Ubat segala penyakit, hilang syirik. Untuk hilang syirik ni cakap yang benar. Untuk cakap yang benar, yang betul, buat kerja Nabi Muhammad SAW. Ajak orang kepada Allah dengan niat nak suka kau. Tak nak buat lagi, saya tak tahu. Saya hanya cakap je dan sampaikan apa yang Allah bagi saya faham. Ilmu ni saya tak dapat dari mana-mana guru kat dunia ni. Tak ada daripada Maulana tabligh dalam jemaah tabligh yang merupakan guru saya dulu. Saya tak ada belajar dengan dia ni. Allah saja yang mengajar saya. Jadi ilmu yang diajar oleh Allah ni cukup murni, cukup halus, cukup baik. Dan Allah bagi saya cakap ni ke seluruh dunia. Jadi beruntunglah mereka yang dengar dan ikut. Rugilah
mereka yang membelakangkannya dan menidakkannya. Hanya sebab tak mau ikut Dr. Nasrah, dia bukan ulama. Dr. Nasrah bukan ulama, dia bukan belajar agama. Orang ni, walaupun saya cakap benar, dia tak nak ikut sebab saya bukan nama belakangnya Maulana apa Ustaz. Ialah orang yang bodoh dan orang yang rugi. Kamu jangan ikut Maulana, jangan ikut yang benar. Kalau benda tu benar, kamu ikut. Walaupun kamu disula. Sebab itu kamu jangan mempersekutukan Allah walaupun kamu, kata Nabi, disula, mati, dibunuh. Jangan mempersekutukan Allah. Tak ada guru lagi mengajar macam ni di dunia tau. Sebelum ni. Allah Tuhan kita, tiada Tuhan. Kita kena murnikan ni sampai ke lubang hati kita, jantung kita, kepercayaan kita. Murnikan kalimah ni semurni-murninya. Jangan mempersekutukan. Bila amalan dibuat atas kemurnian akidah ni, maka amal tu bercahaya dan bergemilang dan cemerlang. Tapi amal yang asasnya syirik takkan gemilang, akan dicampak, dilempar dan tak diterima. Dan jadi kita orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ikutlah dengan izin Allah cakap saya ni. Buatlah kerja, bercakap yang benar. Allah bagi tahu tidak ada percakapan yang benar. Waman ahsan qaulam mimman da'a ilallah. Tak ada percakapan yang lebih baik, tak ada baik lagi lah, melainkan ini, mengajak manusia kepada Allah. Inilah kerja kita yang kita buat, cara Muhammad SAW di lorong-lorong, di jalan-jalan. Semua orang kena diajak berkalimah, bukan sebagai orang. Setiap orang. Kalau kita terhindar daripada bercakap, maka kita berdoa. Kalau kita dah dapat cakap dengan dia, ajak dia supaya melaksanakan kerja dia. Tidak ada jalan yang boleh menyelamatkan dia, melainkan jalan yang dibuat dan diberitahu oleh Allah sebagai jalan kau, wahai Muhammad. Katakanlah Muhammad, inilah jalan kau. Inilah jalan boleh kita selamat. Apa dia? Mengajak orang kepada Allah. Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Inilah kerja. Dan kerja tu kena dibuat dengan betul. Cara Muhammad SAW dengan pengorbanan harta diri, dengan niat nak suka Allah.